Hah? Tutup mana? Ni buat dia. Bau tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin jami'il anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalam wa ila hadratin jami'il awliya'i wa jami'il muslimin. من فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله ثم الحمد لله Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'da. Amma ba'du. Tuan Nazir, Tuan Imam dari Jawatankuasa Surau, tuan-tuan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki nisfu yang kedua dan terakhir di bulan Sya'ban, mendekati bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Tuhan sampaikan kita ke bulan Ramadan, dan untuk sekian kalinya mudah-mudahan Tuhan berikan lagi peluang pada kita untuk kita menambah nilai kebaikan yang kita buat. Mudah-mudahan Tuhan memberikan ruang dan peluang pada kita sekali lagi untuk dapat kita menjernih, membersihkan kekotoran yang kita lakukan sepanjang tahun ini ataupun dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita beroleh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala sesuai seperti mana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang bertakwa. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, malam ni saya nak mengajak tuan-tuan semua untuk melihat sedikit tentang kasih sayang Allah kepada kita.
Mendekati bulan Ramadan ni, mari kita tengok sudut yang lain, sudut berbeza. Persiapan-persiapan tentang memperbanyakkan Al-Quran, sedekah, surat sunat, ini kita dah maklum. Dan ada para asatizah nanti yang akan menyentuh. Saya nak ajak tuan-tuan waktu yang ada ni untuk melihat tentang kasih sayang Allah kepada kita dalam berbagai bentuk. Sebab selalu orang nilai kalau Allah sayang tu Allah bagi nikmat, Allah bagi benda-benda berbentuk maddi, material. Tetapi kasih sayang Allah jarang disebutkan dalam bentuk-bentuk di mana pada pandangan kita dan manusia adalah musibah. Tetapi dia sebenarnya adalah kasih dan sayang Allah kepada kita. So mari kita lihat af'al Allah, kerja Allah dalam berbentuk begini. Mudah-mudahan kita dapat menerima takdirnya yang berlaku ke atas kita dengan baik. Sebab bila kita redha, kita syukur, maka Allah akan tambah kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kamu syukur, Allah tambah. Kalau kamu kufur, Allah kata jaga-jaga, azabku amat pedih. So mari kita lihat tuan hal seumpama ini. Di dalam Islam, meskipun kita diuji oleh Allah, kita kena hindari su'zon kita dengan Allah, bersangka tidak baik. Allah benci kat aku. Sebab ni Allah sebut dalam Al-Quran, dalam beberapa peristiwa yang menimpa manusia sebelum kita. Bila dia bagi nikmat, dikatakan bahawa Allah duduk di sebelah dia. Bila diberi ujian musibah, maka dia katakan bahawa Tuhan telah menghinanya. Setiap sesuatu yang berlaku, Rasulullah menanggung lebih berat. Asyaddul bala al-anbiya. Berat dia tanggung. Kalau ikut dia beroleh sesuatu yang hanya jalan cantik je dalam hidup ni. Tapi nanti bila musibah menimpa umat tidak ada sandaran nak ambil. Jadi bila Allah jadikan peristiwa-peristiwa itu kepada Rasul, malah dalam Al-Quran dicerita kisah-kisah berlaku pada Rasul sebelumnya. Supaya kita tahu bahawa makin kita menghampiri Allah, makin kita cuba nak jadi hamba Allah yang saleh, makin kita mengikut jalan para muttaqin, maka makin berat ujian yang kita tanggung. Sebab Tuhan nak tengok sejauh mana kamu ikhlas menuruti jalan ini. Ada orang bila Tuhan bagi kat dia nikmat berbentuk wang ringgit, harta, kelapangan hidup, maka dia lakukan ibadah fardu dan sunat dengan baik, ditambah lagi. Tapi bila Tuhan tarik sikit, dia pun tarik juga sikit. Itu yang Tuhan nak tengok. Kamu buat ni sebab aku, redha aku, liwajhillah, kerana wajahku, ataupun disebabkan hal yang lain. So, mudah-mudahan bila kita memerhatikan hal ini, kita jadi hamba Allah yang sangat bagus dalam hidup. Surah Al-Baqarah ayat 286, ayat akhir sekali. Apa Allah sebutkan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kemampuannya menanggung. Maksudnya apa kemampuan tu? Iman yang ada kat diri dia. So kalau kita tengok diuji dengan benda yang kecil, sakit-sakit yang sikit pun, orang yang biasa solat berjamaah tinggal jamaah. Tinggal jamaah ni besar pengaruh dia sebenarnya. Sebab kita mari solat ni, pertama sekali kita nak marahkan rumah Allah. Kedua, nak dapat darjat di sisi Allah yang Allah janji sendiri nak bagi kat kita. Yang ketiga, benda yang tak nampak, Tuhan nak ikat hati kita sesama kita. Bukan senang nak ikat hati ni. Hanya dengan mentaati Allah, bergerak menuturkan kalimah yang sama. Sebab solat ni qalbi, qauli, fi'li mesti sama semua ahli jemaah, termasuk imam yang memimpin. Bila kita ucap benda yang sama, roh kita akan terpimpin. Cuma sayangnya COVID ni kita tak dapat nak buat rapat. Perlis dah buat dah pun. Kita tak buat lagi Selangor ni. Tak apalah duk jarak, tapi pastikan bahawa saf kita tu lurus. Sebab lurus saf, Allah luruskan pendirian kita dalam hidup ni. Tapi kalau kita diuji dengan begitu rupa, kita tak datang dah jemaah. Tuhan nak tengok kamu datang ni sebab apa? Tuhan tarik, bila kita tak datang, kita tak kata Tuhan hina kita, tapi indirectly
kita sedang berkata, Tuhan, kau tarik sikit, aku tak dapat nak buat apa yang kau bagi selama ni. Jadi kita buat tu bukan sebab tu. Macam orang buat duha, dia minta benda berketul-ketul dengan Allah yang besar-besar. Tapi Tuhan nampak macam tak bagi je pun. Tapi dia tak nampak benda yang Tuhan bagi sudut lain. Anaknya makin baik, isterinya makin taat, suaminya makin bertanggungjawab. Hidup kita rasanya makin selesa, makin lapang. Kita ada jiran-jiran yang baik, kita senang nak beribadah. Itu semua adalah doa pada solat duha kita. Tuhan sedang bagi sudut lain. Tuhan nak memperbanyakkan bekal kita waktu nak balik. So kalau kita boleh lihat sudut macam ni, kita tahu bahawa Tuhan tu dia tak uji kita lebih sebenarnya. Dia tahu kemampuan kita sebab dia cipta kita. Seorang ibu yang Rasulullah balik pada perang Badar tengok sampai peringkat tak terurus betul pakaiannya, lari ke hulu ke hilir mencari anaknya. Di celah-celah orang ramai tengah balik, orang sambut orang-orang yang balik perang, tiba-tiba dia muncul kat tengah-tengah duduk cari anak dia. Anak kecil cari-cari, rupanya akhirnya dia bertemu dengan anak tu. Punya seronoknya dia peluk, dia cium anak tu. Dia tak kira dah siapa keliling dia. Rasulullah pun kata, kamu lihat wanita tersebut yang menjumpai anaknya yang dia cari selama ni yang hilang. Allah lebih kasih pada hamba-Nya lebih hebat daripada ibu tu kasih kepada anaknya. Jadi Tuhan ni cara dia berikan kasih dia dalam bentuk begitu. Yang pertama, ada 15 perkara kita sebut takat mana kita sebut dululah. Tuhan berikan cubaan, ujian dan musibah. Tuan-tuan, ada satu kisah yang bagus berlaku kepada Osman bin Abi As. Osman bin Abi As, sahabat Nabi radhiyallahu an. Dia sakit teruk sungguh-sungguh sampai dia rasa macam nak tercabut nyawa dia. Dia kuatkan kaki dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Bila jumpa dengan Rasulullah, dia cerita. Bila cerita, maka Rasulullah bagi tahu kat dia hal ini. Kata Nabi kepadanya, ambil tangan kananmu dan letaklah di tempat mana yang kamu sakit. Artinya di samping redha, nak cerita, berubat kena buat. Berubat tetap kena buat. Jangan kita kata kita redha, lepas tu kita tak larat nak tanggung. Macam ada seorang sahabat, dia minta, ya Allah, kalaulah ada apa-apa yang tak selesai lagi antara aku dengan kau, kau bagikanlah di dunia ni. Rasulullah pergi ziarah, dia tengok punya teruknya dia, cengkungnya dia, duduk tidur tu kekot, orang kata macam anak burung yang kesejukan tu. Kemudian Rasulullah tengok dia, Rasulullah ni Allah pimpin, sadiqul masduq kan? Apa yang kamu ucapkan? Rasulullah terus direct aja. Allah pimpin lidah Nabi. Maka dia beritahu Rasulullah apa yang dia kata kepada Allah. Masya Allah, kata Rasulullah, jangan kamu minta demikian, kamu takkan larat menanggung. Nak minta selesai di dunia ni, benda-benda apa yang kita pernah buat supaya kita balik jumpa Allah tu bersih. Rasulullah kata, ucaplah olehmu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia ucap ayat tersebut beberapa ketika sampai sembuh. Jadi ada kaedah Allah bagi pada kita, sebab Allah bagi itu bukan panjang. Tapi kalau sakit macam berlaku kepada Osman bin Abi As, dia jumpa dengan Nabi, Rasulullah kata, ambil tangan kananmu, letak kat mana kamu sakit. Kalau sakit kat dada, letak kat dada. Kalau sakit kat kepala, letak kat kepala. Kalau sakit rasa kat perut, letak kat perut. Kemudian baca kata Rasulullah, Bismillah, a'udzubika, a'udzubi izzatillah wa qudratih min syarri ma ajidu wa azir wa ahazir. Bismillah, a'udzu bi izzatillahi wa qudratih min syarri ma ajidu wa uhazir. Dengan keagungan dan kekuasaan Allah, aku memohon perlindungan dari keburukan dan yang aku dapat, yang aku takutkan. Apa saja. Rasa berdebar waktu malam, tuan-tuan, bangun, baca. Nanti saya akan hantar kat Cik Razak ni, kalimah ni. Nanti tuan-tuan ambil ni, tuan-tuan buat. Osman kata apa?
Sebaik dia Rasulullah ucap perkataan ni, Rasulullah tak buat pun kat dia. Rasulullah bagi tahu je kat dia. Nak cerita apa? Bahawa sebahagian pada penyakit ni tak payah kita jumpa dengan orang. Kita boleh buat sendiri pun. Kata Osman, aku baca ayat ni. Dan Rasulullah pesan kat dia, baca ayat ini sebanyak 7 kali. Letak kat dada kita, baca 7 kali. Lepas tu lepaskan. Ni kira mohon direct dengan Allah. Kata Nabi, baca olehmu 7 kali. Osman pun buat. Sebaik dia Rasulullah buat tu. Sebaik dia habis baca, kata Osman, aku terasa bagaikan sakit itu ditarik keluar daripada tubuhku. Dan ku ajarkan ayat ini kepada ahli keluargaku. Dan mereka mendapat hal yang sama seperti mana yang Rasulullah sebut kepadaku. Nak cerita apa kat sini? Ayat tu bukan untuk dia sahaja. Untuk semua orang. Termasuk untuk kita. Dia nak cerita apa kat sini? Ujian, musibah, berubat tetap kena, walaupun kita nak serah diri kita kepada Allah, minta ampun dan sebagainya. Ni kaedah dia cerita kalau Rasulullah jampi bagi ayat tu, artinya kita kena cari juga kaedah untuk berubat. Bila dah berubat, serah diri ke Allah, tak mau baik juga, maka redalah. Tanda apa? Tanda Tuhan sayang dekat dia sebab Tuhan nak selesaikan. Kita pernah ziarah orang stroke sampai 13 tahun, tuan-tuan, duduk atas katil. Tuhan nak ampunkan dosa dia supaya ringan sakaratnya. Berbagai perkara terjadi dalam hidup ni. Tuhan bagi kematian, kematian pun musibah. Dah tengok dah tuan-puan. Macam baru ni kan, baru kahwin je, pergi kat Kenyir, berenang-berenang, hilang raib, baru 3 hari je. Nak bagi dia rasa je nikmat kahwin. Habis isteri tu, lepas tu dia kata yang pergi tu dapat tempat lebih baik pada tempat daripada apa yang dia tinggal. Kedudukan lebih utama, rumah lebih baik, tempat tinggal lebih baik jika dia soleh berbanding apa yang dia duduk. Dan orang yang tinggal dapat orang lebih baik daripada orang yang pergi. Nak redha aja. Ummu Salamah dapat ganti Rasulullah selepas suami dia mati. Rasulullah bagi tahu kat dia, dia akan dapat suami lebih baik dan suami dia dapat kedudukan yang lebih baik. Rupanya Allah hantar jawapan kepada Ummu Salamah, dia hilang suami dia, dia sedih sungguh sebab dia sayang sungguh-sungguh kat suami dia. Tuan-tuan pernah tengok orang kalau sayang sungguh ni suami isteri, tapi saya tak payah sebut, kalau tuan-tuan tengok kat internet ada. Dia tembak kepala dia. Hakim, salah seorang hakim Malaysia ni, tuan-tuan tengok kat internet ada hakim yang tembak kepala dia, tembak bunuh diri dia. 3 bulan lepas isteri dia mati. Sayang sungguh. Sampai dia sanggup bayar dekat Akhbar Star, bila anniversary kahwin dia hantar sajak dalam bahasa Itali. Antara hakim terkenal di Malaysia ni. Bijak sungguh-sungguh. Tapi dalaman ni, tu kata akal cerdik saja tak cukup. Tapi jiwa kita mesti disandarkan kepada Allah. Sebab nak tahan lalu musibah bila Tuhan ambil. Kau nak kira musibah berat, Rasulullah lagi berat. Lahir-lahir ayah tak ada. Baru sempat nak rasa mak hilang. Duduk dengan datuk Tuhan ambil. Tuhan sedang ajar apa Nabi? Serah ke Allah. Allah sendiri nak didik dia. Ada anak-anak yang waktu ayah ada tak apa jadi. Tapi lepas ayah mati jadi soleh. Musibah datang, di sebalik musibah itu ada rahmat yang kita tidak tahu. Nak sabar dan lalu dengan baik. Allah akan bagi ganti. Sebab kematian tak boleh kita elak. Cuma Allah ajar dan didik kita untuk menerima. Yang kedua, cara Allah sayang dengan seorang tu, Allah bagi dia terjaga daripada kehidupan yang lalai. Waktu kita tengok ada orang sedar, tiba-tiba umur 40 tahun berubah. Orang kerja kat bank konvensional, tiba-tiba dapat kesedaran, tukar, pergi pada Islamik. Kadang setengah tu tak boleh tukar, tak ada tempat nak terima, dia berhenti, dia buat perniagaan yang lain. Allah bagi dia sedar daripada kehidupan dunia yang ada ni. Dan Allah bagi dia ruang dan peluang untuk dia pilih. Ada orang ambil, ada orang biar. Sebab angin kesedaran ni, dia datang bagaikan angin. Ada orang terima, ambil dan beramal. Ada orang terima, buat. Tapi tiba-tiba dia patah balik. Kenapa dia patah balik, tuan-tuan?
para mursyid yang mendidik manusia, dia kata orang yang patah balik kepada batil, kepada jalan yang lama ni, sebab dia bergantung pada kesedaran Tuhan bagi. Macam sedar-sedar dengan Islam ni, nak puasa, duit ada, korban habis, bagi kereta dia untuk Islam, apa yang kurang dia pada masjid surau, dia infak, macam nak habis harta dah. Tiba-tiba lepas setahun kita tengok-tengok, dia hilang. Dengar-dengar khabar dia patah balik. Kita heran. Herannya kenapa, tuan-tuan? Sebab dia bergantung pada kesedaran tu. Kesedaran seronok, tuan-tuan. Tapi Tuhan bagi sementara, dia kena buat apa? Dia kena lapik dengan ilmu. Dia kena pergi mengaji. Sebab mengaji itu menambah kefahaman dia. Dia tahu setiap benda tu ada pasang dan surutnya. Ada naik dan turunnya. Sesuai dengan iman yang disebutkan oleh Nabi, Yazid wa yankus, bertambah dan berkurang. Maka dia bersedia dah untuk nak lalu hal yang seumpama itu. Tapi itulah antara nikmat Tuhan bagi. Tuhan bagi dia sedar. Lepas tu kita tak boleh pandang hina kat siapa pun. Kadang-kadang orang umur 60 tahun, tuan-puan, saat tu dia berubah. Masya Allah. Pelik kadang-kadang orang. Tuan-tuan ingat dulu, Azmil Mustafa. Meninggallah dia. Pelakon dulu. Saya jumpa dengan dia, saat dia mula-mula berubah. Jumpa dengan Farihin Abdul Fattah tu. Farihin tu pun berubah. Daripada hidup dunia rock di Singapura tu, terjun kepada dunia nasyid, dia dapat kumpulan Rehan, dibina sungguh. Tu jasa dia. Jumpa dengan Azmil, baru berubah. Masya Allah. Dia kata, dia pergi ke Mekah, tengah duduk seronok dengan filem ni. Haru ke semua, tak kira halal haram ni, buat ke semua, pergi Mekah. Orang kata tak nampak Kaabah, tak nampak pintu keluar. Dia nampak ke semua. Habis selesai. Sampai dia rasa apa? Apa yang dia buat selama ni seolah Tuhan tak marah. Dia balik lagi, teruk lagi. Dia berubah bila? Bila pergi Amerika. Sampai ke Amerika, tengok orang Amerika, dia kata kalau aku lajak lagi, aku jadi macam orang ni. Balik-balik Malaysia berubah. Dia dapat kesedaran bukan di bumi Haramain. Dia dapat kesedaran di bumi yang manusia derhaka. Cara Tuhan nak jatuhkan hidayah bukan kira tempat. Saya ingat saya pergi dulu umrah ni, tak tahulah tahun ke berapa kali. Cuma bila sampai sana, jumpa dengan seorang muntawih. Dia kata baru ada seorang perempuan Malaysia terjun bangunan, bunuh diri. Saya kata, Masya Allah. Dia kata, mak dia bawa, mari ke sini. Suami isteri. Sebab ada masalah keretakan ke rumah tangga, buat mai ke Mekah, mudah-mudahan berdoalah di tanah haram ni, di Masjidil Haram, Masjid Nabi, buat pergi kat Jabal Rahmah, tempat Nabi Adam jumpa dengan Hawa. Mudah-mudahan kat situ angkat tangan doa sama-sama, balik berubah. Tak berubah juga. Tengah pakai telekung untuk terjun. Sampaikan pihak Saudi dapat tahu, kemudian tak nak tanam di Ma'lah. Bawa keluar dari tanah haram, tanam tempat lain. Pasal bunuh diri. Tapi ada orang Allah bagi kesedaran di hujung umur. Berubah betul dia. Dapat tahu dia kanser. Tahap 4. Dia ambil peluang betul untuk ziarah setiap masjid dan surau yang ada. Selepas dia dah tinggalkan dah untuk anak dia, apa yang perlu untuk isteri dia, apa yang perlu, dia kata dia nak travel. Dia travel, tuan-puan. Dia tengok mana-mana masjid, kurang apa dia bagi, apa dia boleh bagi. Dia bawa 200,000 dalam akaun bank lah. Dia transfer je. Sampai dia patah balik ke rumah, habis dia 200,000 tu. Doktor beritahu dah tempoh 3 bulan lagi untuk dia hidup. Dia balik 3 bulan lebih sikit, lepas tu dia meninggal. Ada orang ambil sudut tu. Allah bagi dia sedar dalam bentuk yang begitu. So kita ni nak beritahu tuan-tuan. Tuan-tuan dengar betul-betul benda yang saya nak sebut ni. Saya tengah tidur. Kita ambil pada kisah Umar bin Abdul Aziz. Dia tengah tidur tu. Nak sampai waktu asar, terlelap sekejap. Letih pada pagi, malam dengan Allah. Ruhbanun bil lail wa fursan bin nahar. Ni orang soleh. Waktu malam bagaikan para abid, siang bagaikan kuda. Dapat rehat sekejap waktu zuhur, tiba-tiba anak dia mai kejut. Letih ni, orang nak jumpa ayah dia khalifah. Dia kata bagi tahu kat tetamu tu, layan dia di masjid, minta teman-teman ayah layan dia, nanti waktu asar, lepas asar ayah jumpa dia. Anak dia kata ke ayah dia, apa ayah ada janji dengan Allah untuk nak hidup sampai lepas asar? Bangun terus ayah dia.
Kata-kata tu dia anggap bukan daripada anak dia. Kata-kata tu dia anggap datang daripada Allah. Bila setiap kata baik keluar, dia datang daripada Allah. Hak tu yang payah kita nak nampak. Melainkan orang yang Allah campak dalam diri dia. Allah campak dalam diri dia kesedaran tu. Cuba kita anak kita main kejut. Lepas tu subuh aja. Ayah, subuh tahu. Tu suara ya Allah. Tu tangan tak naik. Isteri kita mari kejut kita, bang. Abang kata nak bangun ni bang. Abang nak latih bangun dah 15 hari terakhir ni. Syakban abang nak bangun malam. Abang nak latih bulan Ramadan kan abang janji abang nak bangun. Tak apalah. Tuan-tuan, kalau orang tu sedar, Allah bagi kesedaran kat dia, yang kejut tu bukan mulut isteri. Yang kejut tu Allah. Sebab setiap benda baik datang daripada Allah. Cuma Allah hantar mulut isteri kita kejut kita. Syaitan tak tumpang tuan-tuan. Mana ada syaitan suruh isteri kita pergi kejut kita untuk bangun tidur, untuk sembah Allah. Memang daripada Allah. Jadi kita nak datang rasa macam itulah kat diri kita. Waktu kita nak memberi itu. Macam saya sebutkan dulu tuan-tuan, kita nak memberi itu. Nak bagi 10, tiba-tiba tertarik keluar 20. Dia, kalau kita mau masuk baliklah 20. Sebab memang kita niat nak bagi 10. Tapi orang-orang yang Allah beri campak dalam diri dia tuan-tuan. Ni kata sahabat ni, kita boleh baca cerita dia, kita kagum. Kita kata Allah nak buat macam mana ni. Buatlah tuan-tuan. Latihlah. Dia sejarah bukan untuk dibanggakan. Bukan untuk diagungkan. Untuk diikuti. Dia bila teringat nak bagi, dia bagi yang terbaik walaupun sikit. Contoh kalau duit RM1, ada 5 keping duit RM1, nak bagi duit RM1 tu, dia akan tengok RM1 mana paling keras. Padahal nilai sama aja. Tapi Allah pandang pilihan mana yang kamu buat. Kita bagi duit yang lusuh, kita suruh nak simpan duit tak keras. Padahal kejap lagi pergi kedai mamak, pergi pasar raya, kita bawa keluar juga duit yang keras. Kenapa untuk Allah bagi yang lusuh walaupun nilai dia sama? Yang tu yang Allah pandang. Tu kita duk heran. Kenapa setengah orang hidup dia lapang, doa dia makbul? Sebab dia buat pilihan yang bagus. Walaupun benda yang sama macam kita. Orang macam ni lah. Nak jadi orang macam tu. Macam tadi, dia nak bagi 10, tertarik keluar 20. Kalau orang yang Allah bagi kesedaran, dia kata apa? Aku nak bagi 10, tapi Allah kata bagi 20. Sebab gerak ini adalah gerak Allah. Dia tak bawa masuk dah 10 tu. Tu nak cerita dia. Sebab dia bukan selalu 10 je. Hari itu tertarik keluar 50. Tarik keluar tu. Alamak, aduk macam tu. Tak payah tuan-tuan. Tak nak bagi tak apa. Buat masuk 10. Tapi nak cerita. Kalau kita angkat bagi waktu tu, kan kita duk minta banyak hajat dengan Allah ni. Allah kata sabri. Aku nak bagi. Tapi aku nak tengok engkau macam mana dengan aku. Hari itu Tuhan yang gerak tangan kita ni, Allah tertarik keluar 50. Siapa? Allah. Allah kata kau bagilah hak ni, aku bagi ganti lebih banyak daripada ni. Tu dia. Ni cara kita memahami kasih sayang Allah. Okay, tuan-tuan. Yang ketiga, dengan adanya kesolehan. Allah bagi soleh kat diri dia. Dengar aja kuliah, dengar aja ceramah tuan-tuan, balik dia terus beramal. Sebab kaedah nak dapat ilmu tambahan ni, kefahaman yang baik dalam Islam ni, ialah kita beramal dengan apa yang kita dapat. Kita buat, maka Allah akan tambah sesuatu lain daripada apa yang kita belajar. Tuan-tuan pernah tak tuan-tuan? Kadang-kadang tuan-tuan bercakap dengan orang, tuan-tuan bercakap dengan anak, dengan isteri, ya. Tiba-tiba keluar satu perkataan yang tuan-tuan tak plan pun. Dan kata-kata tu sangat bagus. Suruh ulang balik pun kita tak boleh dah. Hak tu tahu siapa? Allah bagi. Kita nak biasakan dengan benda-benda macam ni. Cara nak biasa tuan-puan, apa sahaja kita buat, timbang dulu. Tu je. Nak hantar WhatsApp kat orang, nak forward, timbang dulu. Elok ke tak elok? Nak hantar emoji tu, senyum ke, sedih ke, terjelir lidah ke, fikir dulu. Munasabah ke tak munasabah? Latih diri kita bersikap lurus dengan agama. Tu je. Maka timbullah sifat soleh dalam diri kita. Benda-benda yang kotor selama ni kedekut, kita lawan dengan pemurah. Selama ni kita engkar, kita lawan dengan taat. Kita tahu, kita duduk di rumah, kita akan semayang lewat. Latih diri kita nak dapat soleh, semayang awal. Cara nak dapat semayang awal, kena ada kaedah. Takkan tiba-tiba boleh terbangun semayang awal kat rumah. Sebab environment rumah bukan environment ibadah. Cara nak buat je, mari ke masjid. Mari ke surau. For sure,
kita akan dapat solat awal waktu. Bukan takat tu, dapat tambah pula. Tiba-tiba Tuhan bangkitkan kesedaran. Tu kata kesedaran. Kesedaran tu kadang-kadang dia datang bukan atas diri kita. Mari nak semayang fardu maghrib. Mari orang habis azan. Tengok orang tu bangun buat sunat qabliyah maghrib. Padahal kita nak tanam, kita memang nak semayang fardu maghrib je. Tapi sebab tengok suasana ibadah, bi'ah, persekitaran dia, orang sedang buat qabliyah, maka kita pun niat juga qabliyah maghrib dan tunai. Lepas tu tengok ada orang duk angkat tangan doa. Tengok, lagi 3 minit nak iqamah. Tengok orang duk angkat tangan doa. Kita pun angkat tangan pula doa. Bertambah lagi amal soleh. Tengok ada orang buat keluar pula phone. Ada aplikasi Quran, duk baca pula Quran. Kita pun ambil, kita bacakan. Masya Allah. Berapa banyak bertambah amal soleh? Sebab berada di tempat yang baik. Cari sebab. Ada 2 cara nak jadi soleh. Pertama, cari sahabat yang baik. Kedua, cari persekitaran yang baik. Kawan ramai tak apa, sahabat kena ada. Kita kena start lah tuan-tuan, supaya ada kesinambungan lepas Ramadan ni. Tuan-tuan tengok saya sebut sikit yang nak masuk Ramadan ni. Kita plan betul-betul. Ni kaedah. Ilmu banyak. Kaedah nak dapat ilmu tu macam mana? Contohnya, kita jenis orang yang solat fardu ni, kita buat ikut suka kita. Kita bagi sisa waktu je ke Allah. Tersisa waktu, ingat-ingat ada 10 minit lagi. Dah dekat insya' dah. Maghrib tak buat lagi, baru buat. Tu panggil sisa waktu lah. Kemudian kita duduk heran, angkat tangan jarang makbul. Nampak hidup macam bercempera. Padahal kita tak pernah tinggal perintah Allah. Yang haram tak pernah buat. Masalahnya kita tak buat yang fardu tu sebaiknya. Hak tu Tuhan tak suka. Pasal kalau makan kita tahu time dia. Kita akan pergi. Bukan takat makan, pergi cari tempat makan kat mana. Yang kita tahu sedap. Yang untuk dunia ni memang kita bagi sepenuhnya. Dah lah untuk Tuhan mari lewat. Waktu semayang tu tak duduk pun roh kita, hati kita kat situ. Tapi waktu makan, kita boleh cakap benda makan, tak teringat langsung benda lain. Akhirat tak masuk langsung. Tapi waktu buat amal akhirat, termasuk hal dunia. Tak tahu rakaat ke berapa. Ikut imam, tak tahu dah imam baca 2 rakaat tu, pertama dan kedua tu surah apa imam baca tadi. Tak tahu. Di jalan nak jadi bagus tuan-puan, latih bulan Ramadan. Buat macam mana? Saya tuan-tuan, tanyalah para asatizah lain pun. Mana yang dijemput buat kuliah waktu tarawih, kan? Antara isyak dengan tarawih ataupun lepas tarawih, dia orang keluar daripada rumah awal lah. Buka puasa dekat tempat nak sampai tu ataupun tengah jalan. Keluar tuan-tuan puan dekat maghrib tu sunyi jalan ni. Artinya apa? Bulan Ramadan semua orang balik ke rumah. Orang nak buka puasa. Bila hadis Nabi kata berbuka dah di awal waktu maksudnya jika masuk pukul 7.20, kita buka pukul 7.20. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ialah bila kamu berbuka di awal waktu, kamu akan tunai solat maghrib di awal waktu. Maka ambil peluang. Kalaulah masjid surau kita tak boleh buat lagi, tak keluar lagi kan? Sekular boleh berbuka atau tidak? Tak boleh. Dan contoh. Bagi polisterin ke apa ke tak, katalah tak boleh juga tuan-tuan. Kita akan berbuka di rumah. Ni peluang sebenarnya. Ambil COVID ni, tak ada COVID pun. Bila kita berbuka di awal waktu, solat berjamaah maghrib bersama dengan ahli keluarga. Sebab memang semua orang duduk di rumah. Itu tujuan dia. Ni kaedah nak jadi soleh. Selama ni kadang-kadang orang balik, malas nak keluar balik lepas solat maghrib, nak pergi pasar malam, pergi pasar malam selalu. Habis pasar malam pukul 8 suku, balik rumah, mandi, dah 8.30, tinggal lagi 5 minit nak masuk isyak, baru buat maghrib. Jamak suri ni hanya untuk orang yang sakit je. Tahu jamak suri? Jamak suri ni dia jamak tamam, buat lengkap. Zuhur buat 4, asar buat 4. Tapi zuhur tu dia buat lagi 10 minit nak masuk asar bagi orang yang sakit. Lepas habis dia tunaikan solat zuhur, tunggu 2-3 minit, asar masuk. Boleh untuk siapa? Allah tak marah bagi orang yang sakit sebab wuduk dia susah nak ambil. Tapi kita orang sihat buat macam tu, bayangkan. Kita tangguhkan. Jadi kalau Allah tangguhkan pembelaannya pada kita, anak kita panggil lambat datang, tak nampak lagi ke nak Tuhan hantar sampai macam mana? Isteri kita lambat sediakan makan untuk kita,
Kita duk marah kat dia, tapi kita tak nampak Tuhan bagi ke kita. Kita pergi duduk ke dia makan, sampai kat orang dulu, kat kita lambat sampai, padahal kita duduk dulu. Nak Tuhan hantar sampai macam mana? So ni kaedah. Nak jadi soleh, latih bulan Ramadan. Demikian juga takhirkan sahur. Bukan sahur tu penting. Bila Rasulullah kata bersahurlah kamu walau seteguk air. Nyatalah bukan sahur, bukan makan tu penting. Tapi segi kaedah, segi perubatan, dia kata kita mudah dehydrate. Rasulullah ni Allah pimpin. Air itu paling penting. So minum air itu utama. Tapi yang kedua, takhir. Maksudnya jika subuh masuk pukul 5.55 lah kata nanti waktu kita berpuasa nanti 5.55. Biasanya imsak 10 minit awal. Pukul 4.45 lah. Imsak tu boleh tak makan lagi? Boleh. Cuma waktu amaran. Cuma nak cerita, jika imsak pukul 5.55, kita bangunlah pukul 5 suku. Bersihkan badan kita, takkan nak terus makan. Tunailah solat tahajud 2 rakaat. Anjuran solat tahajud banyak sungguh dalam Al-Quran. Jadi takhirkan sahur untuk apa? Supaya kita dapat menunaikan solat sunat tahajud. Sebulan kita buat macam tu, insya-Allah keluar pada Ramadan, la'allakum tattaqun. Kamu duduk di atas jalan takwa. Tak boleh nak tinggal dah bangun subuh pukul 5 suku. Malah subuh kita akan tunai di awal waktu. Dapat pakej dia. Ni jalan nak jadi soleh. Tanda Tuhan sayang. Bukan takat Tuhan hantar Ramadan. Tuhan hantar jalan-jalan untuk jadi orang baik. Kita kalau tak boleh tuan-tuan, masjid negeri ada 7 orang imam kan. Dulu ada produk dia, tak tahulah waktu Covid ni akan buat lagi atau tidak. Orang balik kerja, kadang orang tak nak balik ke rumah jauh. Dia orang buka puasa kat masjid tu, ramai beribu. Spend duit sampai dekat 500,000 tuan-tuan. Sebulan ni. Termasuklah segala-galanya. Bulan Ramadan je. Imam duduk kat tiang ni. Kalau macam tuan-tuan pergi umrah, pergi haji, kan ada imam duduk kat tiang-tiang. Masjidil Haram, Masjid Nabi. Siapa nak pergi betulkan bacaan? Kat masjid negeri ada. Orang pergi duduk jumpa imam tu nak betulkan bacaan. Dulu ada lah sebelum Covid ni. So kita kalau nak buat pun boleh. Siapa yang tak apa nak betul selama ni tuan-puan? Kita ambil berkat Ramadan nak jadikan Quran bacaan hidup kita sampai lepas bulan Ramadan nak jadi hamba Allah yang soleh. Quran jadi teman hidup kita. Sebab dia jadi syafaat pada kita. Jadi cahaya dalam kubur kita. Pergi jumpa dengan imam, Bilal ke siapa yang tahu, tolong tasmik, tolong dengar. Baca ayat Fatihah sampai ayat-ayat lazim sampai Ad-Duha contohnya. Lepas Ramadan, insya-Allah kita jadi orang yang baik dalam pembacaan Quran. Siapa yang kata nak hafal, start bulan Ramadan, ambil surah yang Rasulullah sangat galakkan. Dapat dinding kita daripada fitnah. Malah Rasulullah galakkan supaya diajar, supaya anak-anak dan ahli rumah kita juga membacanya. Terutama fitnah Dajjal. Baca surah apa? Surah Al-Mulk. Jadi pembenting diri kita ketika mungkar dan nakir datang kepada kita. Masya Allah. 1 hari, 1 ayat. 30 hari bulan Ramadan, habis 30 ayat surah Al-Mulk. Ni plan nak jadi hamba Allah yang soleh. Nak jadi soleh, ambil amal-amal sunat. Amal fardu kita buat sebab Tuhan minta. Yang haram kita tinggal sebab Tuhan minta. Tapi yang sunat kita buat sebab nak dapat kasih sayang Allah. Yang makruh kita tinggal sebab nak dapat kasih sayang Allah. Sebab makruh tu Tuhan benci. Sebab tu Tuhan sayang ke orang ni. Nak buat jadi istiqamah, buat di bulan Ramadan. Masuk dah? Nak azan dulu. Saya sambung 2 lagi ya tuan-tuan. Nah.
Ni tuan ya, kita tengok nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu ahazid. Ajidu ahazid. Letak tangan di tempat yang sakit, dibaca ayat ini 7 kali. Tangan kanan. Oh, ya tak tulis. Dengan keagungan dan kekuasaan-Mu, ya Allah, aku bermohon perlindungan dari keburukan yang aku dapat dan aku takutkan. Keburukan ni berbagai lah. Okay, tuan. Yang terakhir lah tu, saya ingat saya sebutkan kat sini. Oh, sorry.
Jika Allah sayang pada seseorang tu, Allah beri dia faham akan agama. Hadis daripada Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim. Jika Allah kehendaki kebaikan dari seseorang itu, Allah bagi dia faham akan agama. Tahu satu bab, faham bab lain. Tahu beroleh hasil belajar, faham beroleh hasil amal. So kita kena buat. Bukan hanya ilmu yang bersifat amal ibadah khusus kita dengan Allah, seperti solat, baca Quran, berdoa, wirid, zikir, amalan fardu dan sunat. Termasuk juga ilmu tentang hal-hal kehidupan rumah tangga, bermuamalat, jual beli. Buat baru kita faham. Yang kata berkat-berkat tu macam mana. Saya jumpa tuan-tuan, ada orang di Kelantan, dia jenis kedai makan dia ni daripada ayah dia buat. Orang order makan, dia bagi ya, dia kira. Tapi bila orang tu minta nasi tambah 2 pinggan ke 3 pinggan, dia tak kira langsung nasi tambah. Padahal nasi tambah tu jumlah lebih daripada makan asal tu. So bila tanya kat dia, nasi tambah ni, oh tak apa, tak kira. Kenapa tak kira? Sebab ayah saya pesan jangan ambil kepentingan atas orang lapar. Masya Allah. Tambah tu kira dia lapar. Hak asas dia main makan tu kira dia pilih kedai kita, cas lah. Jadi kalau tuan-tuan pergi kedai dia, tuan-tuan nak tahu, jumpa saya lepas ni. Nasi je. Lauk tambah dia kira. Sebab lauk tu dikira pilihan kau nak lebih. Nasi tu asas. Dulu-dulu macam tu tuan-puan, orang pergi lapar sungguh, minta sate 3 cucuk je. Minta timun, tambah timun tu sampai nak habis sebatang. Rupa dia lapar, duk cicah timun dengan kuah kacang tu je. Tapi orang dulu dia bagus tuan-puan, dia bukan macam sekarang kan, kira tiap-tiap satu ni. Tapi alhamdulillah hasil belajar banyak orang berubah dah pun tuan-puan, kan? Banyak. Ni hasil belajar lah. Kita faham, kita buat, kemudian kita mencari kelebihan. Ada orang macam tu, macam saya katalah. Ada orang lepas dia belajar tentang sedekah, dia bukan hanya nak bagi sedekah kat masjid surau. Dia beli pula sudut lain, macam selalu kita katakan, beli selipar letak dalam boot kereta sampai mana-mana masjid surau, tengok selipar dah tercabut, kasut kayu dah reput. Tengok sebelah, dia ada sebelah lagi tak ada. Dia ambil semua tu, tak dalam plastik sampah dia, dia buat keluar 3-4 pasang. Tiap-tiap bulan dia pergi beli 10-15 pasang selipar, tak dalam boot kereta. Dia buat dalam sudut yang lain. Macam tu lah. Di rumah kita ada kain pelekat banyak, ada jubah, baju banyak. Tuan-puan kalau nak bagi, bagi yang kita boleh pakai. Jangan bagi yang kita tak nak pakai. Sebab Allah ambil kira tu. Kita duk baca kisah Qabil dengan Habil. Kenapa Allah terima kibas yang Habil bagi dan tak ambil tanaman yang diberikan oleh Qabil. Qabil bagi tanaman yang dia dah tak nak dah. Habil bagi kibas terbaik yang dia ada. Sebab dia kata apa pun semua daripada Allah. So Allah ambil dia punya. Kita tu jadi macam tu, kita takut tu. Kita bagi kat orang pakaian, patut bagi pakaian yang kita boleh pakai. Kita sayang pakaian tu. Baru dia akan pakai sama lama dengan kita. Kita bagi pakaian kita tak nak, dia pakai sebulan cari, dia pakai sebulan koyak, habis jariah kita. Bagi yang kita nak. Apa-apa pun kita nak bagi yang terbaik. Baru ni kawan saya cerita, saya sedih betul, dia kata. Saya dah pergi outstation. Tinggal anak saya kat rumah saudara saya. Adik saya tu memang saya jaga dia. Dia bawa anak saya ni, kira anak saudara dia lah, keluar pergi makan. Dia orang pergi kat Pizza Hut, tinggal anak saudara dia orang ni. Anak saya yang duduk dalam kereta. Dua orang ni. Dia orang pakat makan, naik atas kereta balik. Yang sepupu-sepupu duk cerita Pizza Hut lah, apalah. Mendung dia nak dia dengar. Lepas tu bila pergi dia dekat satu pasar raya, beli barang, belilah pizza yang ada pasar raya tu, hak tu bagi kat anak-anak saudara dalam kereta. Tergamak tu, sama adik-beradik je. Kita kalau saya sendiri, saya takkan buat macam tu. Saya kata tak apalah. Tuan ambil kira sudut tu lah. Tuan jangan berhenti pula bila tuan tengok benda ni. Tuan buat lebih baik. Kadang-kadang orang ni insaf atas apa yang kita buat.
Tapi nak cerita kita manusia macam tu, kita akan bagi ke orang satu yang kita rasa kita tak nak dah, lebihan. Lain kali buat lebih untuk kita bagi ke orang. Kan antara orang dulu-dulu macam saya katakan, dia mengaji dia tak banyak, tapi dia beramal, Masya Allah. Kelas pengajian tak banyak macam ni. Hebat orang dulu, tuan-tuan. Kalau masak apa pun mesti bagi kat jiran. Kita dibesarkan suasana macam tu dulu. Tu jadikan kita orang baik sekarang ni. Kita dapat baik bukan sebab doa mak bapak kita aja. Sebab kita dibesarkan dengan tangan-tangan yang macam tu. Ada orang sebelah yang lebih baik daripada mak dan ayah kita. Dia buat makanan dia tu berkat, tumbuh dan jadi kita orang yang baik. Macam tu lah. Orang dulu dia bawa anak-anak dia pergi masjid sampai 40 masjid bagi anak dia semayang. Kita pun tak tahu. Akhirnya kita lekat bukan pasal apa? Pasal dia bawa kita ziarah rumah Allah. Lekat kita dengan rumah Allah. Dia nak mengajar kita, syarah kat kita buat keluar hadis, dia tak pandai. Jumpa je orang baik-baik, tuan-puan, terus angkat kita ni, tolong bacakan doa sekejap kat orang ni. Kita jangan buat pergi waktu anak kita dah sakit. Waktu tengah sihat, elok tu kita bawa. Dah sakit memanglah kena bawa. Okay, tuan-tuan? Sebab dalam hidup ni orang ada berkat ni banyak. Dalam hidup ni kita tak tahu pun siapa. Tengok je orang tu baik, minta dia doakan kita. Orang-orang yang Allah berikan kefahaman agama yang baik ni, bila dia berbuat sesuatu tu, dia berbuat betul-betul sebab dia nakkan Allah pandang dia. So kita kalau Allah dah campak dalam diri kita, rasa suka nak buat satu amal tu, jangan tinggal. Saya nak pesan satu ni, penutup ni. Tuan-tuan, kalau biasa duk baca Quran, lepas subuh, jangan tinggal. Letih macam mana pun, jangan tinggal lebih. Masuk hari kedua kita tinggal, hari ketiga kita kena buat. Sebab siapa tinggal di hari ketiga, dia ditawar dah nak buat benda tu. Siapa biasa duk buat tahajud, walaupun tak dapat nak bangun tengah malam, bangun pukul 5:30 dapat buat 2 rakaat. Tak apa tuan-puan, tak dapat buat 12 rakaat pun, 2 rakaat tu kita dapat buat sebaiknya. Lepas tu kita letih sangat-sangat. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga kena bangun. Kita tinggal hari ketiga, kita rasa payah betul nak buat dah. Siapa biasa duk buat duha, sama juga. Apa-apa je amalan yang Allah dah tanam dalam hati kita, rasa suka nak buat. Berarti Allah suka dengan kita. Macam kita mari ke masjid ni, bukan sebab kita biasa sejak kecil. Sebab Tuhan nak jumpa kita. Ingat betul-betul. Tuhan suka dengan kita. Tuhan kata, aku nak jumpa muka engkau di rumah aku. Sebab tu kita boleh datang. Artinya kita ni dah dapat rahmat Allah. Cuma nak buat tambahan-tambahan untuk dapat betul-betul kesempurnaan dalam kita beramal. Bukan hanya menunaikan yang fardu dan tinggal yang haram, tapi nak buat benda-benda yang Tuhan sayang. Baik yang dekat dengan Allah secara direct ataupun yang berhubung dengan manusia. Menyesal tuan-tuan. Hari akhirat tu, yaumul hajj, hari penyesalan. Orang buat tahajud ni, seminggu sekali ni, ujung minggu dia dapat buat. Menyesal tengok pahala tahajud tu. Allah, pasal apalah tak bangun tiap-tiap malam. Cerita baik ni. Orang yang duk bagi sedekah kat masjid, RM5 tiap-tiap minggu ni, kenapa lah aku tak bagi tiap-tiap hari aku duk pergi macam tu. Buat baik, hak buat jahat, jangan cakaplah menyesal kenapa tak buat baik. Yang buat baik ni pun menyesal. Sebab tu kalau kita Allah bagi peluang berbuat baik, istiqamah. Tambah lagi buatlah. Mudah-mudahan Ramadan yang datang ni dapat menjadikan kita hamba-hamba Tuhan yang sangat baik, tuan-tuan. Mudah-mudahan panjang umur kita, sihat tubuh kita, badan dan akal kita untuk manfaat agama dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah bagi keluarga yang bahagia dan membahagiakan. Isteri-isteri yang taat dan sihat, anak-anak yang soleh dan berbakti. Mudah-mudahan Tuhan bagi pada kita mencintai amal-amal baik dan kita Allah bagi kekuatan untuk kita dapat beramal. Mudah-mudahan Tuhan bagi rasa benci di hati kita pada kejahatan dan dosa dan Allah jauhkan kita daripada melakukannya. Mudah-mudahan Tuhan jadikan ahli qaryah ini, Allah jadikan orang yang suka mengimarahkan rumah Allah. Mudah-mudahan Tuhan bagi pada kita rasa cinta kepada agama Allah dan suka memperjuangkannya. Mudah-mudahan Allah lindung kita daripada fitnah yang menggila, khususnya fitnah kejahatan Al-Masihid Dajjal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.